Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 13 Julai bersama saya Khadijah Faisal. Di atas runtuhan Rafah, maruah kemanusiaan dikambus hidup-hidup. Dari debu kehancuran itu, satu lagi pelan gila dirangka negara jijik yang kononnya digelar sebagai bandar kemanusiaan atau kem penempatan sementara. Nampak seperti idea suci dan murni. Tetapi jika Israel pencetusnya, siapa yang mahu percaya? Apatah lagi mastermindnya adalah Israel Katz yang dengar sahaja namanya sudah menggambarkan sosok kejam. Apa rancangan di sebalik idea bandar kemanusiaan itu? Ia sudah pasti bukan pembinaan sekolah, bukan hospital, jauh lagi sekolah. Di atas puing-puing dan debu kehancuran, Israel mahu membina kem penempatan besar-besaran di kawasan paling kecil di Gaza tanpa jalan keluar. Ia hanyalah strategi licik untuk memindahkan 600,000 pelarian di utara Gaza. Hakikatnya, istilah dipindahkan itu hanya bahasa sopan untuk pengusiran paksa dan kem penempatan yang berselindung di sebalik sarung kemanusiaan hanya nama manis untuk penjara terbuka. Secara kebetulan pula, rancangan itu didedahkan sehari sebelum pertemuan Benjamin Netanyahu bersama Donald Trump di White House. Caption ringkas Katz yang berbunyi selepas Rafah, Beit Hanun yang merujuk kepada kemusnahan Rafah membongkar kebenaran yang lebih pahit. Ia isyarat jelas bahawa pemindahan terancang penduduk Palestin bukan untuk melindungi nyawa mereka, tetapi pelan penghancuran sistematik yang membuka jalan kepada peta baharu tanpa Palestin. Jalur cerita dan naratif palsu itu menyerlahkan wajah sebenar rejim Zionis yang bukan lagi sekadar penjajah tetapi pengatur etnik, arkitek penghapusan dan perancang pelupusan manusia secara sistematik. Rafah sebelum ini dijajah sebagai zon selamat. Namun sejak Mei 2024, lebih 1.5 juta rakyat Palestin membanjiri Rafah hanya untuk disambut dengan siri serangan. Adakah selamat jika ada bayi yang rentung di kemah pelarian? Bagi rakyat Palestin, pelan itu hanya stesen transit sebelum maut. Enggan berpindah bukan kerana degil, tetapi mereka lebih rela mati di rumah sendiri. رسالتي بنقول لكل الدول العربية يا عالم وقفوا معانا، حسوا في شعب غزة، شعب غزة حصار وجوع ومقتل وكل شيء في شعب غزة، انتم مرتاحين احنا مش مرتاحين، حسوا فينا يا عالم، حسوا فينا والله شعب غزة متدمر. أنا جوز استشهد، بنتي قبل شوي انخنقت من الفلفل اللي شمته اللي رموا علينا اليهود، بنتي انخنقت والله انخنقت، أنا انخنقت ومشيت، ما قدرتش أتنفس، وأخوي امبارح استشهد، احنا الحين هنا الآن ننسحب 30 عيد في نفس الدار، كلنا 30 عيد في نفس الدار. Jika perancangan Israel itu berhasil, Rafah bakal menjadi simbol kegagalan sistem antarabangsa, penghinaan kepada undang-undang kemanusiaan dan simbol keberanian rakyat Palestin yang lebih rela mati daripada menjadi pelarian abadi di tanah air sendiri. Sesiapa sahaja yang merancang kem penempatan di Rafah dan memanggilnya zon selamat adalah seorang psikopat. Individu yang waras tidak akan mengarahkan sejuta lebih pelarian ke tempat itu, kemudian menjatuhkan bom ke atasnya. Jadi sudah tentulah sang pelaku itu pemerintah kejam, seorang penjajah dan lebih tepat, seorang psikopat politik yang tidak lagi melihat manusia sebagai manusia. Rafah dijenamakan sebagai tempat paling selamat oleh rejim Zionis, sedangkan dunia tahu ia adalah kawasan paling padat, paling terdedah kepada serangan udara dan tiada infrastruktur sanitasi atau pelindungan yang benar-benar berfungsi. Ia sekaligus membongkar motif sebenar gencatan senjata 60 hari yang dipersetujui Zionis yang bukan bermatlamat kepada keamanan, sebaliknya mengatur strategi lebih taktikal. Penganalisis politik kanan Marwan Bishara menggelarkan tindakan perancangan kem di Rafah sebagai psikopatik. Menurutnya, pemindahan rakyat Palestin dalam wilayah padat itu hanya untuk menjadi sasaran serangan udara mencerminkan kejahatan sistematik yang disokong undang-undang palsu. Pelan pemindahan di Rafah ibarat memasukkan manusia ke mesin penggiling daging. Ini adalah eksperimen kekejaman berskala besar dan Rafah adalah pentasnya. Pelan penempatan Rafah bukan dibuat untuk melindungi rakyat Palestin, tapi untuk mengumpulkan mereka untuk genosid seterusnya
ini jelas tidak datang dari minda yang waras. Ia lahir daripada akal psikopat yang mahu membersihkan etnik secara total atas nama keselamatan negara. Jika Pelan Rafah itu berjaya menghimpunkan rakyat Gaza, kotak bantuan akan menjadi alat rundingan. Makanan, ubat dan air menjadi ganjaran untuk siapa yang patuh dan hukuman bagi siapa yang berani menentang. Ketika angka korban mencecah puluhan ribu dan 1.9 juta rakyat Palestin kekal sebagai pelarian di tanah sendiri, dunia masih menyebut ini sebagai konflik, bukan penjajahan. Kita boleh terus panggil Rafah sebagai bandar perlindungan, tetapi sejarah akan mencatatnya sebagai tapak eksperimen penempatan semula yang paling kejam di abad ini. Dan jika dunia terus membisu, pelan Israel yang disebut sukar untuk berlaku itu mungkin menjadi kenyataan, bukan kerana kekuatan mereka tetapi kerana kelemahan dunia. Bertemu kembali. Media Barat menggambarkan seolah-olah Hamas yang menghalang gencatan senjata. Mereka cuba menutup suara tentang pembunuhan awam dan menafikan genosid Israel. Dengan naratif berat sebelah, mereka cipta ilusi bahawa perang wajar diteruskan. Netanyahu yang selalu play victim kononnya mahu gencatan senjata segera. Walhal si penyangga itu enggan berdamai kerana ia tidak menguntungkan pihaknya. Demi ekonomi perang Israel, Gaza terus dijadikan makmal senjata hidup. Siapa sebenarnya tidak mahu gencatan senjata? Jawapannya ada pada si ketagih darah. Netanyahu yang diburu skandal dan didakap ekstremis sayap kanan menjadikan perang ini nyawa politik terakhirnya. Menghentikan serangan bermaksud hilang sokongan pelampau, maka biarlah bayi dibakar di bawah runtuhan asalkan kerusi empuknya kekal di Knesset. Netanyahu sebenarnya tidak bersendirian. Ada tangan gaib lain yang mempengaruhi pembunuh bayi itu agar perang diteruskan. Pertama, pelampau sayap kanan dalam kerajaan haram Israel. Tuntutan mereka bukan sahaja banyak tetapi melampau, termasuklah pengusiran rakyat Palestin dari Gaza dan pemusnahan total Hamas. Ini menjadikan Netanyahu bergantung kepada pelampau agama untuk terus memerintah walaupun dasar mereka memusnahkan apa saja peluang damai. Siapa lagi yang untung dari perang jika bukan industri ketenteraan? Israel adalah antara pengeksport senjata terbesar di dunia. Dengan perang, permintaan global untuk teknologi keselamatan Israel akan melonjak. Syarikat seperti Elbit Systems, Israel Aerospace Industries IAI, Rafael Advanced Defense System meraih untung jutaan dolar Amerika dari konflik ini. Justru jika tiada perang, tiadalah keuntungan. Israel juga menerima tekanan dari Amerika Syarikat, terutamanya pelobi pro-Israel. Walaupun AS secara retorik mendesak ke arah gencatan senjata, negara Uncle Sam itu terus membekalkan senjata berat dan bom pintar kepada Israel. Pelobi pro-Israel seperti The American Israel Public Affairs Committee memberi isyarat bahawa kekerasan terhadap Gaza adalah wajar. Netanyahu juga tahu jika dia menolak gencatan, AS akan tetap sokong dari belakang kerana Washington sendiri tidak bersungguh mahu hentikan perang. Sesiapapun tangan gaib yang bersembunyi di sebalik sosok Netanyahu, mereka tidak mahu perang tamat kerana ia merugikan kuasa, merugikan kekayaan dan merugikan cita-cita penjajahan. Israel tidak mahu gencatan senjata kerana tiada untungnya berdamai jika musuhnya masih hidup. Dalam kamus Zionis, gencatan hanya layak untuk mereka yang sudah dibungkam, dibakar, ditimbus dan hilang dari peta dunia. Dunia benar-benar terbalik yang mengebom digelar pendamai yang mempertahankan diri dituduh penentang keamanan. Baik, sekian Global Hijrah untuk malam ini. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.